Salam sejahtera dan salam Sarawak Kesayang bersama saya Janet Bennett. Tumpuan berita, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hak Ehwal Pengguna KPDN HEP merangkap Ahli Parlimen Kapit Datuk Seri Alexander Nathalinggi telah menghadiri mesyuarat jawatankuasa tindakan daerah Song yang diadakan di Pejabat Daerah Song pada Jumaat. Mesyuarat yang turut disertai Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Katibas, Lidam Asan bertujuan membincangkan projek-projek kerajaan yang sedang dan akan dilaksanakan di daerah Song. Semasa mesyuarat, Datuk Seri Alexander dan Lidam telah diberikan taklimat oleh agensi pelaksana terbabit seperti Jabatan Kerja Raya JKR, Jabatan Pengairan dan Saliran DID, Majlis Daerah Kapit MDK dan Agensi Pembangunan Ulu Rejang URDA. Sejurus selepas mesyuarat tersebut, Datuk Seri Alexander menyempurnakan majlis perasmian mini bengkel pembangunan daerah Song. Bengkel tersebut dihadiri oleh agensi-agensi kerajaan dan ketua masyarakat dan ketua kaum KMKK bagi merancang pembangunan di daerah Song di masa akan datang. Berita seterusnya, Sarawak bakal merealisasikan pelaksanaan Vaccinated Travel Lane VTL dengan kerjasama daripada pihak berkuasa yang berkaitan dengan negara lain. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, dengan pelaksanaan VTL tersebut akan merancakkan lagi ekonomi pelancongan di samping membuka pintu sempadan Sarawak ke negara-negara serantau seperti Singapura, Brunei dan Indonesia. We are looking forward to the new year of 2022, and it's very good to see we are starting it early, right? When we just get into 2022. We are already doing this kind of planning. As Sarawak enters phase 4 of the National Recovery Plan, where more activities would be allowed with relaxed health and safety protocols. This will help the tourism and creative sector to recover. Beliau berkata ketika berucap di Majlis Amanat Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan MTCP di Hotel Terkemuka Kuching pada Sabtu. Mengulas lanjut, Datuk Seri Abdul Karim berharap pandemik COVID-19 akan beralih kepada endemik tidak lama lagi dan kementerian menyasarkan ketibaan pelancong ke Sarawak pada 2022 mencapai sekurang-kurangnya 1.2 juta pengunjung. As we open up Sarawak for more flights it was discussed in SDMC last week actually. From 307 flights per week, it has been increased to 562 flights per week into Sarawak. And I think we should continue with our focus on domestic tourism and homegrown business events by engaging the industry players through various incentives and programs. Tambah beliau lagi, pelancaran kempen Siasi Tok Plus di Kuala Lumpur baru-baru ini dengan kerjasama Malaysia Airlines merupakan satu lagi inisiatif selepas Siasi Tok 1.0, Siasi Tok 2.0 dan penginapan yang diadakan pada 2020 dan 2021 untuk memberi insentif kepada pelancongan domestik. The arrival in December 2021 has jumped up by more than 500% as compared to December 2020. We are optimistic that tourism and creative industry will be fully recovered back to the 2019 level by the end of 2023 or the beginning of 2024. Beliau juga berkata penjenamaan semula kementeriannya daripada nama sebelum ini iaitu Kementerian Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan tidak menjejaskan skop dan liputannya iaitu untuk terus menegakkan visinya untuk memastikan Sarawak menjadi destinasi pelancongan terunggul dan pameran unik seni, budaya dan warisannya. Dalam perkembangan lain, Persatuan Bekas Pelajar Sekolah St. Joseph Miri telah menganjurkan kempen derma darah di bangunan Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia PBSM Miri pada Sabtu. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin berkata, aktiviti ini diadakan bertujuan untuk membantu meningkatkan bekalan simpanan darah di tabung darah Hospital Miri. This morning, another non-government organisation
St. Joseph Alumni Association is organizing a donation here to the recreation center. This is to help to replenish the blood in the blood bank. Every week, we are very happy to see various NGO come here and donate blood. And I must say the response has been very good, and we have been able to replenish all the blood in the hospital and carry enough blood supply for the Miri Hospital blood bank. So I would like to thank our Miri community, especially our various non-governmental organizations, for being very supportive of this blood donation campaign. And today, I'm also very happy that the Joseph Alumni Association is now giving a special prize to the youngest first-time donor. The youngest first-time donor this morning is 17 years old plus. Yeah, first time. And this is to also encourage young blood donors to come and donate blood. So I would like to thank the Joseph Alumni Association for organizing today's blood donation. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas meninjau kempen derma darah di bangunan PBSM Miri. Datuk Sri Lee yang juga penasihat Persatuan Bekas Pelajar Sekolah St. Joseph Miri turut menzahirkan terima kasih kepada pertubuhan bukan kerajaan NGO yang telah menganjurkan program seumpama ini. Beliau menyeru NGO di setiap kawasan untuk kerap menganjurkan program derma darah ini bagi membantu meningkatkan bekalan simpanan darah di Hospital Miri. Datuk Sri Lee yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Senadin menyeru masyarakat menderma darah yang dianggap sebagai amalan mulia kerana dapat membantu menyelamatkan nyawa orang lain. Sementara itu, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hak Ehwal Pengguna KPDN HEP Cawangan Miri melihat secara aktif isu mengenai kekurangan bekalan telur ayam dan ayam di pasaran. Datuk Bandar Miri Adam Yisiu Sang berkata beberapa aduan telah diterima mengenai isu ini dan KPDN HEP akan menyelesaikannya. Here I would like to tell the public that this problem is actively looked into by our domestic trade ministry, and it is under control, and normal supply will be restored in the next few days. And on the price, because of the increase of production costs, on the pricing, I think the ministry is actively looking into how to to come up with maybe a new pricing or whatever ceiling price, depending on the situation. I think the ministry has a formula to calculate this. Beliau berkata demikian selepas sesi dialog bersama KPDN HEP Cawangan Miri pada Sabtu. Adami yang juga merupakan ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pujut turut merakamkan ucapan terima kasih kepada KPDN HEP di atas penerangan yang cukup jelas mengenai perkara ini. Selepas sesi dialog itu, beliau telah melakukan pemantauan di Pasaraya Boulevard Miri. Beralih ke laporan COVID-19, Sarawak masih mengekalkan 2 angka dalam laporan harian COVID-19 Sarawak pada Sabtu apabila mencatat 14 kes positif. Pertambahan 14 kes positif COVID-19 ini menjadikan jumlah kumulatifnya meningkat kepada 252,688 kes. Daripada jumlah itu, 9 dalam kategori 1, 4 dalam kategori 2 dan 1 kes dalam kategori 3. Sibu mencatat bilangan kes tertinggi sebanyak 6 kes dan diikuti Miri 3 kes dan Kuching, Samarahan, Meradong, Serian dan Julau masing-masing 1 kes. Manakala Polis Diraja Malaysia PDRM telah mengeluarkan 9 kompaun di daerah Kuching atas kesalahan gagal mengimbas kod QR MySejahtera dan mencatat kehadiran sebelum memasuki premis dan tidak memakai pelitup muka menjadikan jumlah keseluruhan kompaun sebanyak 12,991. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.